Mereka ingin sejarah yang benar, sebab ada kalanya sejarah yang dipaparkan hari ini, khususnya yang ditulis oleh orientalis, yang ditulis oleh penjajah kita, ada perkara-perkara yang tersasar dalam penjelasan, pentafsiran dan juga value system yang ada. Marilah kita mula-mula sekali melihat bumi ini yang dinamakan sebagai bumi emas. Bumi emas ini dalam sejarah yang paling awal yang dapat kita kesan, dilukis oleh seorang pengembara yang bernama Ptolemy, berasal daripada Mesir. Dia mengembara ke sebelah timur, tujuannya lah untuk mencari syurga. Dan dia adalah orang yang antara agama sebelum agama Nabi Isa. Barangkali juga dia beriman dengan Nabi Isa, barangkali tidak. Dan dia ingin mencari apa yang disebut dalam Bible, iaitu apa yang mereka sebut sebagai Garden of Eden. Garden of Eden ialah mereka percaya di mana letaknya tempat Adam dan Hawa, Adam and Eve, Nabi Adam dan Hawa. Mengikut percaya mereka, dia bukan duduk di syurga di atas langit, tetapi di atas muka bumi. Mereka mencari dan mereka temui satu bumi yang mereka jangka inilah tempatnya. Walaupun ini mitos, tetapi itulah yang mereka sebut dengan negara kita. Disebutnya Aura Charonesis, iaitu semenanjung emas dalam bahasa Greek. Cuba kita lihat di sini. Peta ini dilukis pada satu Mesir. Kita lihat garis khatulistiwa itu lalu tengah-tengah tanah Melayu. Tetapi sekarang tanah Melayu, khatulistiwa ini berada di selatan Singapura. Saintis ataupun ahli kaji bumi menjangkakan seluruh Asia Tenggara pada awalnya satu tanah, lalu pecah, berkecah melalui muka bumi ataupun gempa bumi yang sangat besar yang memisahkan Sumatera daripada tanah besar, memisahkan Jawa, memisahkan Borneo, sehingga akhirnya kita terpisah. Sebab buktinya khatulistiwa ini sekarang berada di selatan Singapura, tetapi pada peta ini dia duduk tengah-tengah semenanjung, seolah-olah dia satu tanah. Cukup menarik. Peta yang dikaitkan dengan Kepulauan Melayu tidak wujud, dan ada dua buah bandar yang besar di sini. Satunya bernama Primula, dan satu lagi namanya ialah yang susah nak baca di bawah itu, Cole, C-O-L-E. Apa nak baca tak tahu, tapi ini ditulis oleh Ptolemy. Lalu orang Terengganu mentafsirkan Primula ini ialah satu bandar di Terengganu. Maksudnya Terengganu bumi yang paling maju satu masa dulu, dan bandar yang satu lagi Cole. Lalu ahli sejarah Terengganu cuba kena pasti Cole dengan Kemaman dan Primula dengan Kuala Terengganu. Saya rasa tidak benar, sebab peta ini menggambarkan dua bandar ini telah pecah, dan barangkali dia berada di Filipina sekarang, barangkali tidak, barangkali di Borneo. Tetapi itulah sejarah yang dihubungkan dengan bumi kita. Mereka datang ke sini, mereka temui bunga ini, mereka sebut Flower of Paradise, sebab mereka jangkakan kita adalah syurga. Jadi budaya inilah yang menyebabkan mereka menyebutkan bahawa kita adalah bumi emas. Dan mereka temui burung ini, namanya Birds of Paradise, burung syurga ataupun burung kasawari, bukan burung cendrawasih. Oleh sebab itu mereka temui satu makhluk yang ajaib yang tidak dapat di mana-mana di dunia, iaitu burung ini yang sangat ganjil, tak pernah ditemui di atas muka bumi. Jadi mereka membuat satu kepercayaan karut bahawa dia berada di kayangan. Cerita inilah yang menghubungkan bumi ini dengan Eropah, dan mereka juga datang ke sini. Dalam konteks orang barat, gunung ini dinama Gunung Ophir, Mount Ophir. Di sini kita panggil Gunung Leda. Kenapakah mereka sangat mementingkan Gunung Ophir? Sebab Gunung Ophir tersebut dalam Bible. Gunung Ophir mengatakan dalam Bible, sebab sejarah sebelum Islam, maka Bible menjadi tema kepada kajian Asia Tenggara. Di dalam Bible disebut Nabi Allah Sulaiman AS menghantar jin untuk mengambil emas daripada Mount Ophir. Ini kisah Bible. Jadi orang yang Kristian hari ini, orang Yahudi, dia percaya bahawa emas yang digunakan untuk membina istana Sulaiman
diambil daripada bumi emas yang disebut sebagai Mount Ophir. Kita sebut Gunung Ledang. Hari ini pun kalau kita pergi ke Johor, mereka panggil Mount Ophir. Maksudnya ini kepercayaan yang tak dapat dibuktikan, tetapi inilah yang menjadi sejarah awal Tanah Melayu. Mereka temui satu bandar yang besar yang penuh dengan emas. Dalam sejarah mitos mereka, mereka sebut gold mas, sekarang dipanggil gemas. Gemas ini ada cerita yang cukup menarik sampai hari ini. Daripada Gemas ke Gunung Ledang ada terowong yang sangat besar. Terowong ini terowong emas. Tetapi orang Melayu tidak tahu, setiap penjajah daripada Portugis mengambil emas pada lorong ini. Begitu juga Belanda, begitu juga Inggeris. Sehingga hari ini TV3 buat satu kajian arkeologi yang masuk dari terowong tersebut. Terowong itu sangat panjang, masih wujud sampai hari ini. Dan itulah lorong emas yang dikatakan diambil emasnya untuk dibawa oleh jin ke pembinaan Istana Sulaiman. Cerita ini cerita karut. Tetapi cerita inilah yang menjadi motivasi orang Barat untuk datang ke Timur. Ini ialah peta yang ditulkis pada ketika zaman kerajaan Abbasiyah. Abbasiyah datang ke Timur dan mereka telah melukis garis bujur latitude dan altitude. Tujuannya untuk meletakkan koordinat. Apabila sampai di sini, mereka harus solat dan hala kiblat harus ditetapkan. Jadi mereka melukis peta dan peta Tanah Melayu seperti itu. Tadi kita lihat seluruhnya adalah satu ketul, satu tanah saja. Tetapi ketika kurun yang ke-8, ke-7, dia telah mula pecah. Dan yang dilukis di bawah itu Jazratul Zinj ataupun Zabash ataupun Zanash ataupun Zinj, sebab dia tak ada titik dibuat kemudian. Ialah Pulau Jawa. Pulau Jawa telah wujud dalam kurun pertama. Maksudnya kurun pertama belum wujud, tetapi dalam kurun yang ke-7 sudah wujud. Wallahu a'lam, bumi ini telah pecah. Dan barangkali juga Sumatera telah pecah. Dan Atoba membuktikan bahawa Sumatera dengan Tanah Melayu mempunyai fauna dan flora yang sama. Maksudnya ada satu tanah. Saintis membuktikan Sumatera dan Tanah Melayu Malaysia sebenarnya satu bumi yang asal, dipisahkan oleh geologi. Kita lihat, mereka kata peta Tanah Melayu tidak tepat. Tidak tepat berdasarkan kepada peta sekarang, tetapi barangkali tepat sebab dia menggunakan falak, ilmu falak, merujuk pada bintang. Mereka mengembara dan melukis berdasarkan pada bintang. Oleh sebab itu peta bukan dilukis melalui perjalanan di atas muka bumi, benar di atas muka bumi, tapi berpandukan bintang. Maka ini barangkali tepat pada masa itu, kurun yang ke-7. Dan ketika itulah orang Islam memanggil dalam sejarah Islam, umpamanya yang tulis oleh Ibn Athir Al-Kamil fi Tarikh ataupun Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dia sebut bumi ini ialah bumi yang disebut sebagai Al-Hindi Asy-Syarqiyah, India Timur. Dalam konteks Islam, bila disebut India, maksudnya kita, bukan India sekarang. Oleh sebab itu mereka jumpa Asam Jawa. Asam Jawa ini disebut sebagai Tamar Al-Hindi, Tamar India. Inggeris panggil Tamrin. Maksudnya Hind, maksud di sini ialah Jawa. Asam Jawa, Tamar Hind. Maksudnya India yang dimaksudkan dalam tulisan kebanyakan penulis Islam, maksudnya kita. Oleh sebab itu mereka mengatakan bangsa yang India ini bangsa yang maju. India yang ada sekarang itu India Barat yang tidak dikenali ketika itu. Yang dikenali ialah India Timur. Dan di sinilah kemudiannya Belanda, Portugis datang dan menubuhkan syarikat India Timur. India Timur maksudnya Melayu. Dan oleh sebab itu mereka datang sebagai peniaga kapitalisme. Akhirnya mereka menjadi kuasa kolonial yang menjajah kita. Ini sejarah latar belakang umat Melayu sebelum Islam dan selepas Islam. Dan sebelum Islam juga kita lihat orang Melayu sangat hebat. Mereka membina kapal yang besar. Ini terdapat di dinding Borobudur. Kita tidak pentingkan Borobudur itu, tetapi budaya sebelum Islam, mereka membina kapal yang besar yang mengembara ke seluruh dunia. Dan kapal ini dipanggil Jong. Barat mengatakan Jong ialah istilah Cina. Tetapi kajian etimologi, filologi mengatakan Jong ialah bahasa Melayu usulin yang dipinjam oleh Cina. Buktinya dalam peribahasa Melayu ada sejarah, ada perkataan 7 jong masuk, anjing masih bercawat.
Peribahasa ini wujud secara asli dalam budaya Melayu. Maksudnya, jong ialah kata-kata Melayu yang asal. Ditiru oleh Cina, ditiru oleh Barat dengan nama Jan. Ini menggambarkan masyarakat ini yang mengembara ke seluruh dunia, yang mengadakan hubungan sampai ke Mesir. Zaman Firaun ada puteri yang bernama Cleopatra. Dia sangat minat dengan bunga cengkeh. Bunga cengkeh hanya dapati di alam Melayu. Bermaksud kita jangkakan alam Melayu dengan Mesir telah wujud zaman Cleopatra lagi. Bahkan kata hamka dalam Al-Quran ada satu kata Melayu ialah kata kafura wa mizajuhu kafura. Ini pandangan hamka. Tetapi kafura ini sudah menjadi bahasa Arab sebab perhubungan antara Arab dengan Melayu sejak daripada awal sebelum Islam lagi. Lalu perkataan kafur ini telah masuk dalam perbendaharaan Arab sehingga Allah menggunakan wa mizajuhu kafura. Dalam syurga ini ada minuman yang namanya kafur. Hakikat kafur wallahu alam, tetapi nama kafur itu ialah Kafur Barus. Barus ialah pelabuhan di Sumatera. Oleh sebab itu tanah Melayu atau Melayu atau Jawiyun ini sangat dikenali di sebelah Timur Tengah, dan kita adalah bumi yang sangat maju satu masa dulu. Kita rujuk Al-Kamil fi Tarikh. Inilah yang membezakan tulisan saya dengan mereka yang menulis dalam bentuk rujukan orientalis. Saya merujuk pada tulisan ulama kita yang agung, umpamanya Al-Kamil fi Tarikh ataupun At-Tabari, Tarikh At-Tabari, yang menceritakan sedikit tentang orang Melayu. Mereka menggelarkan orang Melayu sebagai Al-Jawiyun, orang Jawi. Kenapa Jawi? Sebab dalam sejarah Islam dikatakan ketika Sayyidina Muawiyah, ketika pemerintahan Sayyidina Muawiyah telah dilantik menjadi gubernur di Syria, dan dia telah melengkapkan satu armada laut, dan dia sendiri telah berlayar sampai ke Hindia Timur. Itu catatan Arab. Dan dia sampai ke Jawa. Lalu bangsa Jawa ini dipanggil Al-Jawi. Lalu seluruh bangsa Asia Tenggara yang sama ciri dengan orang Jawa disebut Al-Jawiyun. Sama ada kita orang Tanah Melayu, Filipina ataupun orang Kemboja, petani, semuanya dicirikan dengan masyarakat Jawa. Maksudnya Jawa adalah bumi pertama yang ditemui oleh orang Islam, yakni khususnya oleh Khalifah Muawiyah. Oleh sebab itu Islam sampai ke Tanah Melayu sangat awal, ketika zaman selepas Rasulullah, yakni selepas sahaja Khalifah Osman telah sampai di sini. Begitu juga dalam sejarah Islam, pakcik Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas telah sampai ke China, dan sampai ke China Sa'ad bin Abi Waqqas dalam sejarah telah kembali semula ke Madinah dan datang sekali lagi kali terakhir ke China dan melalui Tanah Melayu. Dan ini adalah di antara secatatan sejarah silam yang barangkali kita tidak boleh nak sahkan atau nafikan. Tetapi yang menarik yang disebutkan oleh At-Tabari. Tabari menulis seperti berikut. Saya petik sebahagian daripada tulisan At-Tabari. Dia kata seperti berikut. Dia kata, wa wulida Ibrahim alaihissalam Ismail wa huwa akbar waladihi wa ummu Hajar wa hiya Qibtiyah wa Ishaq kana dhari al-Basr wa ummu Sarah ibn Tanwil bin Nahur bin Sarah bin Arud bin Falih bin Amir bin Afashad bin Sam bin Nuh alaihissalam wa Madian wa Yaqsan wa Zamran As-Saf wa Sah wa Muhammad Qanturah binti Maktur min Arab al-Aribah. Ini Tabari menulis. Dia kata seperti berikut. Nabi Ibrahim ada 3 orang isteri. Isteri pertama yang melahirkan Nabi Ismail namanya Hajar, dan dia membentuk bangsa Arab. Kemudian daripada isteri keduanya bernama Sarah yang melahirkan Ishak yang matanya buta, dan melahirkan bangsa Israel melalui Nabi Yaqub alaihissalam. Dan kemudian kita lihat mengikut At-Tabari, Nabi Ibrahim selepas kematian 2 isterinya, dia berkahwin dengan orang yang ketiga daripada timur, namanya Qanturah. Dia melahirkan 6 orang anak. Yang pertama nama Madian, Yaqsan, Zamran, Asbaq, Wasah, dan ibu mereka bernama Qanturah. Dalam sejarah umat Islam yang ditulis oleh penulis-penulis Islam mengatakan mereka datang daripada India Timur, maksud daripada alam Melayu. Tetapi yang mana catat saya tidak dapat pinpoint lagi sebab At-Tabari tidak sebut Asyarqiyah, Hind atau Syarqiyah. Tetapi saya baca pada tulisan orang lain mengatakan Qanturah berasal dari timur.
Daripada mana wallahu alam? Nabi Ibrahim pula, dia minta seluruh anaknya daripada keluarga kaum Quraish ini berpindah ke timur, kecuali seorang anaknya bernama Madian. Madian diminta supaya kekal di semenanjung Arab, tetapi anaknya 5 lain supaya dia mengembara ke sebelah timur dan membentuk bangsa-bangsa yang baru. Itulah bangsa Jawi, kata At-Tabari. Adapun Madian ialah pakcik orang Melayu, membentuk satu bangsa yang besar di semenanjung Arab. Tetapi bangsa ini, kaum ini telah mendahaka kepada Allah. Lalu Allah menghantar Nabi Syuaib kepadanya. Nabi Syuaib adalah daripada anak dan ada keturunan daripada Madian. Madian ialah anak Nabi Ibrahim. Dan mereka menderhaka kepada Allah, menderhaka kepada Rasulnya. Lalu Allah memusnahkan mereka sebagaimana Allah sebutkan dalam surah ini, surah Al-A'raf. Wa ila Madiana akhum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayatun min rabbikum fawfil kaila wal mizan wa la tabkhasun nasa syahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Kepada kaum Madian kami utuskan saudara mereka bernama Syuaib. Lalu Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain padanya, dan telah datang pada kamu keterangan daripada Tuhan kamu, dan hendaklah kamu sempurnakan timbangan dan cukupkan sukatan. Jangan kamu menipu dalam perniagaan, jangan melakukan kemusnahan di atas muka bumi selepas kamu melakukan kebaikannya, dan itulah lebih baik pada kamu sekiranya kamu beriman. Seruan yang diberikan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya yang suka menipu. Kaum Madian suka menipu dalam perniagaan. Mereka melakukan penipuan dalam perniagaan dan Allah telah musnahkan mereka sebab mereka telah melakukan kerosakan yang besar di atas muka bumi. Mengikut At-Tabari, dialah pakcik orang Islam, orang Melayu. Dan yang 6 lagi, yang 5 lagi diminta oleh Nabi Ibrahim supaya mengembara ke timur. Nabi Ibrahim dikenalkan umur yang panjang. Dia sempat melihat anak cucunya yang ramai, dan disebut oleh Tabari bahawa keturunan inilah yang bentuk bangsa Al-Jawiyun, bangsa Melayu, yang disebut dalam polis forensik sebagai bangsa Mongolai. Dalam dunia ada 3 bangsa yang besar, iaitu bangsa Semitic, bangsa yang satu lagi disebut Semitic, satu disebut sebagai Afrika ataupun Negro, dan yang ketiga lah Mongolai. 3 bangsa utama dunia. Darah juga ada 3, A, O, B. Hanya 3 ayat. AB bukan jenis darah, dia adalah darah yang ganjil, yang tidak dapat identify sama ada A atau B, lalu disebut sebagai AB. Bagaimanakah Nabi Ibrahim boleh sampai ke timur? Nabi Ibrahim mukjizatnya adalah Buraq. Sama seperti Rasulullah yang mengisrakan daripada Baitul Maqdis, daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Nabi Ibrahim juga dikenakan Buraq yang sama. Nabi Ibrahim mengembara dengan cepat di seluruh atas muka bumi, sebagaimana Nabi Sulaiman diberikan mukjizat pergerakan dengan laju dengan angin. Maka tidak heran kalaulah konturah berasal ke timur. Dan kita lihat Nabi Ibrahim berdoa selepas membina Kaabah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahu azim. Wahai Tuhan kami, jadilah kami berdua, kami ketika ini Nabi Ibrahim dan Ismail sedang membina Kaabah dan selesai pembinaannya, lalu doa ini ditujukan kepada Allah SWT. Wahai Tuhan kami, jadilah kami orang yang tunduk patuh pada kamu dan juga daripada zuriat kami. Ummatan muslimatan, ya umat yang tunduk patuh pada kamu. Warina manasikana, perlihatlah pada kami bagaimanakah ibadat haji ini harus dilakukan. Wa tub 'alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau Maha menerima taubat. Sekiranya benar apa yang dicatat oleh Tabari, apabila benar disebut oleh Qurtubi, sebab Qurtubi juga mencatat yang sama. Qurtubi juga mencatat Nabi Ibrahim mempunyai isteri yang bernama Qunturah. Ini telah dinyatakan oleh seluruh penulis, termasuklah Ibnu Katsir dalam Al-Hidayah Bidayah wal Bidayah wan Nihayah. Dan kalaulah benar catatan ini, maka orang Melayu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Doa ini masuk untuk semua orang Islam, orang Melayu. Sebab Nabi Ibrahim berdoa, warina wa min zurriyyatina, daripada keturunan kami. Kalau benar catatan ini, orang Melayu keturunan Nabi Ibrahim. Saya tidak tahu apakah benar atau tidak, tetapi catatan Tabari menyatakan demikian. Dan orang Melayu, barangkali berkat doa Nabi Ibrahim, hanya satu bangsa di dunia ini, yang satu bangsa, satu agama. Tidak ada bangsa kedua.
Tidak ada bangsa kedua yang satu agama, satu bangsa, kecuali Melayu. Bangsa India ada berbagai agama, bangsa Arab ada berbagai agama, bangsa seluruh dunia tidak ada yang satu agama, kecuali Melayu saja. Barangkali berkat doa Nabi Ibrahim, orang Melayu bangsa yang paling lembut di dunia. Lidah orang Melayu, sama ada kita sedar atau tidak, kita boleh sebut semua bahasa dunia dengan tepat. Kalau yang belajar di Amerika, dia bercakap macam Mr. Reagan. Kalau yang cakap Cina, oh sure, saya boleh cakap Cina. Dan yang bercakap Arab, tuan-tuan, masalah, fasahah terbaik dunia. Bercakap Arab, orang Melayu, jangan tengok rupa, lebih fasih daripada orang Mesir. Dan kalau tilawah Al-Quran, tidak ada orang lain yang menang orang Melayu, sama ada Malaysia atau Indonesia. Sekali-sekala orang Iran menang. Itu sangat jarang. Menunjukkan lidah orang Melayu sangat-sangat fasih. Dan inilah barangkali keturunan Nabi yang sangat mulia yang duduk di timur. Kita tidak sedar, tetapi ada negatifnya. Bangsa ini mudah dieksploitasi. Apabila rajanya memeluk agama Hindu, seluruh penduduknya memeluk agama Hindu. Apabila penduduknya memeluk, rajanya memeluk Buddha, seluruh rakyat memeluk Buddha. Sebab mereka sami'na wa ata'na dalam konteks raja. Dan alhamdulillah, bila Islam datang, Raja Melaka memeluk Islam, seluruh orang Melayu memeluk Islam. Dan akhirnya, bila kita merdeka, Melayu ditakrifkan bangsa yang mengamal budaya Islam, yang tinggal di semenanjung Melayu. Itu sehingga tarifan perlembagaan meletakkan Islam sebagai tarifan Melayu. Sama ada dia masih valid sekarang atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi maksudnya, Islam itu dicirikan Melayu oleh perlembagaan, kerana tidak ada orang Melayu yang tidak Islam ketika sebelum merdeka. Cukup ganjil dan antropologi mengatakan kenapa orang Melayu cukup mudah dipengaruhi. Tengku Abdul Rahman, ketika dia menjadi Perdana Menteri Malaysia, dia pernah berucap, dia mengatakan, saya bernasib baik, saya merintah bangsa yang paling mudah dibentuk di dunia, bangsa Melayu. Kalaulah satu benda seperti ini, warnanya putih, kita sebut ini hitam, orang Melayu tak percaya. Esok ini hitam, tak percaya. Lusa ini hitam, semua percaya. 3 kali yang kita sebut dia hitam, walaupun semua tengok putih. Dan mereka kata hitam, sama seperti pemimpin mereka. Inilah sifat orang Melayu yang digambarkan oleh seluruh pengkaji. Dan ada baik negatif, ada positif. Kalau kita pergi ke England, kita pakai kot macam orang Barat. Kalau pergi Mekah, cepat-cepat kita pakai jubah dan kita pakai macam Arab. Orang Melayu cukup cepat meniru. Ini sifat yang harus digunakan oleh pemimpin, pendakwah, dan para dai harus memahami sifat ini, bahawa orang Melayu harus dilihat dalam konteks untuk memenangi hati mereka. Di Melaka, tentera Islam tak pernah datang, yang datang ialah saudagar yang amanah. Di Melaka, kita lihat orang Melayu sebelum Islam, mereka berniaga dengan penipuan. Wailul lil mutaffifin alladziina, itu disebut dalam Al-Quran bahawa dalam orang Arab melakukan penipuan, celaka bagi mereka yang melakukan penipuan dalam perniagaan. Perkara yang sama berlaku di Melaka. Saudagar di Melaka sebelum Islam, saudagar dalam masuk Melayu ialah perniagaan dalam bentuk manipulasi untuk menjana keuntungan maksimal, sama seperti kapitalisme hari ini. Tetapi apabila Islam, saudagar Islam datang, mereka datang bukan untuk monopoli, tapi mereka datang sebagai persahabatan, perniagaan sebagai ibadat. Mereka menjadi umat ataupun peniaga yang sangat-sangat amanah. At-tajir amin, ana wa tajir amin, kahataini fil jannah. Dalam hadis, saya dengan saudagar yang amanah seperti 2 jari ini dalam syurga. Ataupun ma'as-siddiqin, saudagar yang amanah bersama dengan para siddiqin wasyuhada dalam syurga. Itu hadis-hadis yang kita baca, menunjukkan bahawa saudagar yang amanah yang sangat lembut berurusan di Melaka menambat hati budi orang Melayu sehingga seluruh orang Melaka memeluk Islam. Kita lihat bagaimanakah tidak ada seorang pun tentera yang datang untuk memaksa orang Melayu memeluk Islam. Cuma yang datang ialah peniaga-peniaga yang amanah. Di manakah asal orang Melayu? Ada banyak teori. Kita lihat, inilah bumi yang terawal, yang paling maju di Asia Tenggara, namanya Champa. Secara kebetulan, inilah bumi Melayu.
yang barangkali orang Melayu tidak tahu. Negerinya bernama Indrapura, yang P. Ramlee buat selalu cerita Indrapura itu sebenarnya bukan di Pahang, tetapi di Champa. Sekarang sudah menjadi Bandar Hanoi. Bandar Wijaya, pusat negara Islam, bukan, ibu negara Melayu, namanya Wijaya. Terletaknya di Vietnam sekarang. Namanya bandarnya Kontorah, barangkali nama Kontorah tadi. Barangkali ibu orang Melayu dirakamkan sebagai sebuah bandar, Bani Kontorah, lalu kekal nama Kontorah sebagai bandar besar di Champa. Dan bandar yang bawahnya Panduranga. Ini dia hidup semasa kerajaan Hindu. Orang Melayu dalam sejarah Vietnam. Dan di situlah masyarakat Champa, itulah asal usul orang Melayu. Di sinilah mereka membentuk satu bangsa yang besar. Mereka menguasai laut. Laut itu dinamakan Laut Champa. Sekarang sudah dikenali sebagai Laut Cina Selatan. Champa ialah bangsa Melayu yang utama. Dan mereka telah dikalahkan oleh tentera daripada timur, daripada utara, namanya tentera Biak. Kita lihat dalam sejarah Melayu, ada syair Siti Zubaidah. Syair Siti Zubaidah ini menceritakan bahawa suaminya bernama Zain Abidin, dan dia telah ditawan oleh tentera Cina. Maka Siti Zubaidah telah keluar berperang, memimpin bala tentera, dan dia berpakaian seperti lelaki, sehingga akhirnya dia dapat menawan kembali tentera Cina. Sejarah ini dirakamkan dan kita padankan dengan sejarah perjuangan orang Melayu di Champa. Maksudnya tentera Cina yang dimasukkan oleh dalam syair tadi rupa-rupanya orang Vietnam. Orang Vietnam disebut Cina dalam konteks Melaka pun, dan puteri Hang Lipo itu pun daripada Champa, dan oleh sebab itulah mereka mengatakan daripada Cina. Ini satu pandangan, barangkali tepat, barangkali tidak tepat. Adapun orang Melayu asalnya di Champa ini adalah sebagai satu sejarah yang mutawatir. Di sinilah mereka membina kerajaan yang pertama di dunia, kerajaan Melayu pertama di dunia, namanya Kerajaan Funan. Kerajaan Funan telah terdiri sebelum kurun pertama Mesir. Dan pada tahun kurun yang pertama Mesir, dia sudah membentuk sebuah kerajaan. Maksudnya mereka sudah wujud sebelum kurun pertama. Kita lihat di Champa ini peninggalan orang Melayu, dan kita dikalahkan sejak daripada kurun ke-14. Orang Melayu pertahankan Hanoi, bandar mereka bernama Indrapura. Akhirnya mereka dikalahkan oleh tentera Vietnam. Kita lari sampai ke Wijaya, meninggalkan Indrapura kepada orang Cina, maksudnya orang Vietnam. Kemudian dipertahankan selama 200 tahun di Wijaya. Akhirnya kalah lagi orang Melayu. Mereka lari ke Kontura. Separuh bumi Melayu telah hilang. Akhirnya dalam kurun ke-16 orang Melayu dikalahkan. Mereka sampai ke Panduranga. Mereka bertahan lagi, dan mereka akhir sekali kalah total. Mereka bertahan di Ho Chi Minh sekarang. Ho Chi Minh ialah bandar Melayu yang terakhir. Dan apabila dikalahkan, orang Melayu lari daripada bumi asalnya. Mereka lari. Ketika itu Osmaniyah telah wujud. Kerajaan Osmaniyah datang ke sini. Ketika itu orang Champa telah masuk Islam. Maka mereka bawa orang Champa ini ke pergi seluruh kawasan Osmaniyah, dan mereka letakkan dia di Aceh. Kebanyakan orang Champa yang lari ini, inilah orang Melayu yang kalah. Mereka dihantar ke Kedah. Kedah ini namanya kalah dalam sejarah Islam. Kedah dinamakan kalah. Maksudnya orang Champa yang kalah. Dan apabila Islam datang, nama kalah ditukar menjadi Qadah. Oleh sebab itu dalam Tahqiq Malil Hind yang ditulis oleh Al-Biruni, dia sebut ada negeri namanya Kalah. Dan kita identify negeri itulah Kedah. Kedah baru saja ditukar sebab Islam tidak membenarkan nama-namanya negatif digunakan untuk negara ataupun untuk individu, lalu ditukar oleh para pengembang Islam atau pendakwah dengan nama Qadah. Para pemuda-pemuda yang mengkaji sejarah, cuba trace bilakah nama Kedah yang awal sekali digunakan. Inilah kajian antropologi, inilah kajian arkeologi, inilah kajian untuk menyemak sejarah kita. Sehingga orang Aceh hari ini masih bercakap bahasa Champa yang tulen. Kalau kita pergi ke Aceh, mereka bercakap bahasa Champa, dan kita sebut bahasa Aceh sebenarnya bahasa Champa. Dan oleh sebab itu, ada kawan daripada Kemboja pergi ke Aceh. Dia kata orang Aceh bercakap bahasa lama saya. Rupa-rupanya memang benar orang Aceh masih mengekalkan bahasa Champa. Kalau nak tahu bahasa Champa, pergi Aceh, dan itulah bahasa orang Melayu pertama. Apabila orang Melayu telah dikalahkan, mereka lari pertempiaran. Ada yang sampai ke Pekalan Champa, sekarang kita panggil Pekalan Cepa. Mereka telah sampai ke Borneo, mereka telah sampai ke Jawa.
Mereka telah sampai ke Sumatera dan mereka dibawa ke India, bahkan dibawa ke Istanbul. Itulah orang Melayu yang sudah kalah. Ini sejarah yang tidak bertulis. Dan sejarah Turki juga menyatakan bahawa mereka banyak menolong orang Melayu Al-Jawiyun yang kalah peperangan. Orang Melayu ni orang yang sentiasa kalah. Bila mereka datang ke sini, mereka menjadi satu kaum yang besar, menakluki seluruh kawasan ini. Mereka ialah kuasa maritim yang terbaik dunia mengikut catatan Barat. Barangkali kita juga dipuji Barat sekali-sekala. Barat kata inilah bangsa yang paling agung dalam maritime, dalam sejarah pelayaran. Orang Melayu mempunyai kesan kapal di mana-mana saja. Di Istanbul mereka menggali arkeologi, temu kapal Melayu. Di China mereka temui kapal Melayu. Di seluruh dunia, maksudnya Melayu melayar ke seluruh dunia, sehingga laut ini dikenali Laut Champa. Tetapi sayang, ini kenangan indah yang sudah tidak ada lagi. Champa sudah hilang sama sekali di Vietnam, sehingga dia masuk ke Kemboja. Kemboja ini namanya Khmer asalnya. Dan mereka membentuk satu masyarakat baru di Khmer. Dan kita sangka Kemboja ini berada di Kemboja, tetapi mereka berasal di Vietnam. Kalau tuan-tuan pergi ke Vietnam, jangan sebut Champa. Polis dia akan tangkap kita. Dan saya pernah sebut Champa di Vietnam dalam satu MOU. Saya tidak sengaja sebut Champa. SB dia penuh tegur saya. Sebab Champa haram disebut di Vietnam. Takut kita tahu bahawa bumi Vietnam ialah bumi kita. Oleh sebab itu harus ditutup dalam sejarah. Tetapi dalam museum mereka, mereka senaraikan pemimpin bandar Hanoi yang daripada lampau, daripada kurun 14, daripada kurun 12 sampai kurun 14, pemimpin mereka adalah orang Melayu. Kemudian sampai kurun 15 masih orang Melayu. Dan para pengembara boleh, tuan-tuan pelidik masih boleh masuk museum Hanoi yang ada satu kompartmen tajuknya Ruang Champa. Dia gambarkan orang Champa ini pakai semetar macam Kelantan. Perempuannya pakai baju yang dipanggil cekak musang ataupun baju kurung, yang hampir baju kurung. Itu digambarkan orang yang sangat pintar yang pernah berada di bumi Vietnam. Itulah sejarah yang sudah berlalu. Kita bercakap benda yang lama. Ada orang peli saya, kenapa kita harus bercakap benda yang lama, sedangkan kita nak menuju 2020? Ewa. Saya kata kepada dia, kalau kita memandu di Lebah Raya, kita ada skrin besar lihat ke depan, tetapi 3 cermin ke belakang. Cermin belakang, side mirror 2, tengok belakang, tengok sejarah. Bila kita memotor, kita harus tengok sejarah kita. Bila kita nak mecut, tengok sejarah kita. Kalau tidak, kita dilanggar oleh orang sebelah. Itu betulnya sejarah. Orang yang tak ada sejarah seperti orang tak ada identiti. Orang yang tak ada sejarah seolah-olah orang tidak ada IC, MyCard tidak ada. Dalam MyCard itu sejarah kita. Di mana kita lahir, siapa nama ayah kita, dan apa agama kita. Itu semua yang dicatatkan dalam MyCard. Maksudnya sejarah. Siapa yang tak ada sejarah, dia pelarian sejarah. Sama seperti Tati ataupun orang yang tidak ada identiti kad masuk sebuah negara, pendatang haram. Kita kenang kembali, ini sejarah sedih. Ketika Siam bernama Kemboja Desa, satu bumi Melayu yang cukup besar. Myanmar adalah bumi Melayu, Siam adalah bumi Melayu, Champa adalah bumi Melayu. Tetapi apa yang sebutkan inilah satu kenangan indah. Tetapi ketika itu mereka belum Islam, dan orang Melayu yang datang daripada Timur Tengah, keturunan daripada Kontorah ini, mereka telah kuasai daripada India sampai ke sebelah timur. Mereka pernah duduk di India untuk sementara, dan tempat mereka duduk ini dipanggil Gunung Melayu. Dalam bahasa Sanskrit dipanggil Himalaya. Hi maknanya gunung, Malaya Melayu. Himalaya itu tempat pendudukan orang Melayu yang mereka telah berlalu, dan barangkali sebahagian daripada darah Mongoloid itu termasuk orang India. Dan kita lihat, ini sejarah malang orang Melayu. Orang Melayu apabila mereka telah dikalahkan, mereka datang ke kawasan perhutanan atau pinggir-pinggir pantai di Tanah Melayu. Ketika itu orang Melayu sudah ada orang asli di sini, iaitu orang asli. Orang asli orang-orang yang maju. Tetapi orang Melayu yang baru kalah perang ini, mereka sangat-sangat zalim. Mereka membunuh penduduk asli yang ada di Tanah Melayu, dan orang ini masuk dalam hutan sampai sekarang. Mereka orang asli yang telah mundur,
Kalau kita jumpa Tok Batin mereka, kita panggil, mari Tok Batin, kita mari ke bandar. Tak boleh, Tok Nenek kami pesan orang Melayu jahat, dia akan sembelih kami. Cuba tanya dia. Pergi Sungai Buah, tanya Tok Batin dia. Kami tak akan keluar. Sebab orang Melayu di tepi sana, di bandar sana akan bunuh kami. Sejarah Malang inilah di antara sejarah Melayu yang pemimpin Melayu tak nak akui. Sebab kezaliman kita, sebab kita dizalimi, maka orang yang dizalimi ini akan menzalimi orang lain. Dan bangsa terakhir ialah orang asli. Oleh sebab itu, para pendakwah, tanggungjawab kita kembali untuk masuk bersama mereka dan bawa mereka bersama ke dalam masyarakat kita. Ini sejarah untuk kita kenang kembali. Dan di antara penempatan yang terawal, selepas kalahnya orang Islam, Campa telah memeluk Islam. Dan yang terkenal di Campa ialah Wali Songo. Wali Songo itu dihantar oleh Osmania untuk sampaikan dakwah kepada orang Campa. Dan lahirlah generasi pertama, yakni dipanggil Sunan Gresik ataupun Sunan Ibrahim. Dia adalah orang Campa, orang Melayu. Bukan orang Melayu, maknya orang Melayu. Dan dia dihantar oleh Osmania ke Jawa. Dan orang Jawa sangat bangga dengan Wali Songo. Rupa-rupanya orang Kelantan. Tengok Wali Songo. Di Jawa kita pergi ada nama kapal Kelantan, dia sebut Klaten. Di Kelantan ada kapal Jawa. Masjid kapal laut dibina oleh Wali Songo. Dan lepas dia bina masjid di kapal laut, dia pergi ke Demak, dia bina masjid yang sama. Oleh sebab itu desain masjid kapal laut dengan Demak sama saja, dibina oleh Wali Songo. Dan Wali Songo berasal daripada Kelantan. Ketika itu namanya Cahaya, namanya negeri cermin. Kelantan asalnya nama cermin, iaitu dicatatkan dalam sejarah petani. Negeri yang bertakhta di situ namanya Kerajaan Cahaya dan Kerajaan Cermin. Kerajaan Cermin ini sekarang dikenali Tanah Merah. Itu sejarah yang tidak bertulis, tetapi dicatat dalam tulisan-tulisan sejarah umat Islam yang terdahulu. Kita kenang kembali, Kelantan menjadi bumi pelarian, dan Pangkalan Cepu ialah satu daripada kesan yang masih kita wujud. Pangkalan Campa, Citu. Dalam sejarah Cina, apabila kalahnya kerajaan Islam di Campa, mereka jumpa kerajaan Islam yang baru, iaitu namanya Citu. Citu dalam bahasa Melayu, Tanah Merah. Dan hubungan di antara Kemboja, Campa dengan alam Melayu, dengan kita sendiri masih ada sampai hari ini, walaupun hanya dalam sekadar nama. Ini namanya bunga Kemboja kita panggil, tetapi orang Kemboja panggil ini bunga Campa. Ini bunga Campa yang banyak ditanam oleh orang Melayu di Srijaya ataupun di Kontura ataupun di Indrapura. Simbol orang Melayu ialah bunga ini. Dan juga ada lagi nama, ini buah campa namanya. Campa dak. Buah campa. Dak itu buah. Campa dak. Ada satu lagi kenangan indah untuk kita kenang campa dengan sejarah kita, ialah bunga campa. Campaka. Ini ialah di antara kenangan-kenangan indah yang masih ada, yang barangkali kita tidak sedar bahawa ini di antara hubungan, kalau tidak dari segi kerajaan, dari segi sejarah ataupun filologi bahasa yang masih kekal. Orang Kelantan sebut dengan bahasa ringkas, itulah bahasa Campasa, buah maktan, buah rambutan maktan. Sebab orang Campa sampai sekarang pun dia sebut perkataan yang sama, satu, macam orang Cina. Orang Cina pengaruhnya satu. Dia tidak sambung perkataan. Dan inilah yang masih diresi sebahagian bagi mereka yang mengkaji tentang antropologi dan sebagainya. Satu kajian dilakukan oleh beberapa pensyarah di USM. Dia mengatakan bangsa yang paling tua di Asia Tenggara ialah bangsa Kelantan, asal daripada Campa. Kerajaan yang paling tua di Asia Tenggara ialah Kerajaan Funan, yang berpusat di Vietnam tadi. Dan mereka akhirnya sampai ke Patani, sampai ke Kelantan, dan DNA yang preserve Y chromosome menyaksikan bangsa yang paling tua ialah bangsa Kelantan. Bukan kerana sebab saya Kelantan. Ini kajian yang dilakukan secara saintifik. Dan susu gandum manusia kita dapat trace dengan Y chromosome yang ada sekarang. Sekarang zaman teknologi, kita ada zaman yang mengaitkan dengan sains molekul. Kita boleh semak balik, bahkan kita boleh tahu siapakah ayah kita yang ke-20 dengan ada teknologi ini.
mereka telah berpecah hebat. Sebab anak kepada ayah dia mereka cek dia ni bukan anak dia. Kebanyakan anak yang dibin kepada dia, keluarga membawa nama senim dia, bukan anak dia. Maksudnya isterinya curang. Itulah dengan adanya DNA, maka orang Amerika telah semakin berpecah. Sebab anak yang disangkakan anak bukan anak. Inilah yang menjadi masalah. Dan teknologi telah mencapai satu daripada perkara tersebut. Saya nak pergi ke petani. Kenapa petani? Petani ada hubungan campa. Bila kalah campa, maka mereka bertumpu ke petani. Ataupun petani wujud lebih awal pada campa tidak dapat kita nak establish, tetapi dia kerajaan yang awal di sebelah timur. Dan inilah kerajaan Langkasuka. Dia bercanggah dengan hikayat Merong Mangsa yang ditulis oleh sejarah Kedah. Sejarah Kedah mengatakan Langkasuka berasal daripada Kedah. Tidak. Dalam Petarikh Petani yang ditulis oleh Syekh Daud Petani, dia mengatakan Langkasuka berpusat di Petani. Oleh sebab itu buku ini tidak diminati. Di sebelah kiri ini namanya Tarikh Petani, sejarah petani yang ditulis oleh Faqih Ali, Datuk kepada Datuk Syekh Daud Petani. Sayang kitab ini kitab yang otentik, tetapi profesor yang terbaik negara kita tidak kaji tentang sejarah petani ini. Mereka lebih minat dengan hikayat petani. Hikayat bercampur aduk di antara mitos dengan sejarah. Tetapi tarikh petani ialah sejarah yang murni, ditapis oleh ulama kita, ditulis oleh Faqih Ali dalam kurun 14, disalin kembali dengan sedikit perubahan oleh Syekh Daud Petani, disemak kembali oleh Syekh Ahmad Petani. Dan saya masukkan dalam buku saya bertajuk Malaysia transkrip daripada kitab ini untuk menunjukkan bahawa kita mempunyai sejarah yang sangat agung. Berbanding dengan buku sebelah kiri kanan yang ditulis oleh Alfred Wallace, yang sengaja datang ke sini, diutus oleh British untuk mencari kelemahan orang Melayu, dan dia mengisytiharkan bumi Melayu tidak ada tamadun sama sekali. Dua bentuk buku ini bercanggah sama sekali. Ini buku yang paling popular digunakan oleh seluruh pengkaji sejarah, tetapi buku ditulis oleh orientalis yang memang untuk memasukkan sejarah negara kita. Apa dia sebut? Dia kata orang Melayu masih lagi tahap seperti monyet. Mereka belum maju. Mereka hidup disebut sebagai savage, sebagai manusia liar. Mereka berperang antara satu sama lain. Mereka tidak ada tamadun. Oleh sebab itu, our task is to civilize the world. Kami datang untuk bawa kemajuan kepada manusia sebelah timur. Oleh sebab itu di sini tidak ada undang-undang. Bila mereka masuk Melaka, mereka rampas Melaka, mereka ambil Singapura, mereka ambil Pulau Pinang, mereka sebut the new Strait Settlement. Apa maksudnya? Maksudnya penempatan yang baru kami temui, di situ tak ada orang. Singapura dibuka oleh Raffles. Raffles was the founder of Singapore. Full stop. Bila Raffles datang? 1819. Bahkan Singapura, nama sebelum Singapura ialah Temasek. Sebelum Temasek, mengikut sejarah petani, namanya Pulau Tanjung. Sebelum Pulau Tanjung, namanya Pulau Hujung. 2000 tahun sejarah Singapura dipadamkan oleh British yang baru datang kurun ke-19. Dan dia kata Singapura dibuka oleh Raffles. Kita pun hafal, dan mereka tulis buku sejarah. Kita sudah merdeka, sejarah masih terjajah. Sayang kita lihat hari ini, semua fakta ini masih dihafal oleh seluruh pelajar, termasuk guru-gurunya. Guru-guru yang terpaksa mengajar bahawa Pulau Pinang dibuka oleh Francis Light. Kalau tidak, salah dalam peperiksaan PT3. Oleh sebab itu, apakah kebenaran? Apakah yang kita nak lihat dalam sejarah kita? Sebab sejarah kita masih terjajah dan kita harus bebaskan. Kita lihat apa yang ditulis oleh Syekh Daud Petani. Dia sebut orang Melayu seperti berikut. Sebelum Islam, kerajaan Langkasuka belum ada agama. Dia sebut adapun orang Melayu waktu itu rupanya hitam, merah, ataupun hitam manis, rupanya kecil pada orang Arab dan Parsi. Maka hidup orang Melayu sangat-sangat maju kerana dapat amalan, ajaran daripada orang Arab dan orang Parsi. Sebelum Islam, Parsi telah duduk di Patani. Orang Arab sudah sampai ke Patani. Oleh sebab itu bahasa Arab ada sebahagiannya yang berekspresi dengan bahasa Melayu. Dan orang Parsi datang ke Patani sebab rajanya Syahansyah. Mereka gelar Syah, dan raja ini suka makan nasi.
Nasi hanya ada di dunia ini di petani ketika itu. Barangkali mereka tidak sampai ke China, dan nasi inilah yang dibeli di petani, dia ekspor ke ke Parsi, dan juga orang Arab mula makan nasi, orang Mesir makan nasi daripada petani. Itu catatan yang dicatatkan oleh Syekh Dabatani. Orang Melayu sangat maju, rupanya hitam asalnya. Tetapi hari ini kalau kita perhatikan, orang petani ialah kulitnya putih sebab kahwin campur dengan orang Turki, dengan orang Arab, dengan orang Parsi, sehingga petani mengubah watak ataupun wajah daripada orang Melayu asal. Mereka berbeza sama sekali. Dan ketika pemerintahan Osmaniyah, kita lihat dalam lawatan Ibn Battuta sampai ke Champa, sampai ke Kelantan ketika itu, dia mengatakan dia singgah di Kuala Krai. Kuala Krai duduk di tepi laut, dan raja yang merintahnya nama Ordoja, yang bercakap bahasa Turki dengan fasih. Rupa-rupanya Kelantan diperintah oleh Turki dalam sejarah yang dicatatkan oleh Ibn Battuta. Dia sebut dia tinggal di Kuala Krai. Kuala Krai duduk tepi pantai, hari ini duduk di hulu. Macam mana boleh bercanggah sejarah di antara Ibn Battuta dengan apa yang berlaku sekarang? Muka bumi berubah, tsunami berlaku. Rupa-rupanya Kuala Krai pada satu masa dulu duduknya tepi pantai, itu namanya Kuala Krai. Sekarang sudah berada di pendalaman yang sangat jauh. Dan inilah yang membezakan kajian geologi dan juga kajian sejarah harus disepadukan. Dan kata Syekh Dabatani, orang Melayu ketika itu, laki dan perempuan tidak kahwin, mereka bebas. Yang menyelamatkan mereka ialah Islam. Ini sebelum Islam, sebelum Hindu pun, mereka hidup secara bebas, dan mereka tidak kahwin. Hidup mereka sangat huriah. Dan apabila seorang wanita melahirkan anak, dia boleh pilih 10 orang daripada suaminya ini ataupun yang pernah bersamanya sebagai ayah. Dia pilih pick up seorang, dan orang itu mesti mengaku sebagai ayah. Itulah orang Melayu yang dicatatkan oleh Syekh Dabatani. Kemudian Islam menyelamatkannya. Perkara ini kita kenal apabila kita melihat sejarah orang bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy pun sama dengan kita. Sebelum Islam, mereka melakukan apa yang disebut dalam ayat ini. Ketika Ja'far bin Abi Thalib berhijrah ke Habsyah, dan sampai di Habsyah, mereka ditanya oleh Raja Najasyi, kenapakah kamu semua datang ke negeri kami? Dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib seperti berikut. Dia kata, ayuhal malik, inna kunna qauman ahli jahiliyah, na'budul asnam, wa na'kulu maitah, wa natil fawahish, wa naqtul arham, wa nunsil jiwa, wa ya'kulu qawiyyun min ad-dhaif, hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sadaqahu wa amanatahu wa afafahu, fadana ila ibadillah wahdah, wa nahnu ma kunna na'budu nahnu wa abauna min hijarah wal uthan, wa amarna bi istil hadith wa dal amanah wa satir rahim wa sil jiwar, wa kafara al maharim al dima, wa nahana al fawahish wa qala zur wa aklam al yatim, fa saddaqnaha wa saddaqnahu wa amanna bih, wa zalamna qaumana wa azabuna yuduna ila ibadil uthan, falamma zalamuna wa dayaqalina halu bainana baina bidina kharajna ila bilaika wa rabbana ila fi jiwarika warjana alla nazlima alaina indak. Ini percakapan Ja'far bin Abi Thalib. Ditanya oleh Raja Najasyi, wahai tuanku, kami asalnya kaum Julia. Kami makan bangkai, kami sembah berhala, kami melakukan perzinaan, kami melakukan segala keburukan, sehingga Allah mengutuskan seorang Nabi kepada kami. Daripada kami, yang kami tahu tentang kemuliaannya, keturunannya yang baik, dan sifat amanahnya, lalu kami beriman. Dan kami dizalimi oleh kaum kami, lalu kami datang ke negara tuanku. Sudilah apa kiranya tuanku menerima kami sebagai tetamu, dan supaya kami dapat mengamalkan agama kami. Sama orang Melayu dengan orang Quraisy sebelum Islam, sama. Mereka melakukan perkara yang sama. Mereka berbunuhan antara satu lain hanya dengan seekor kambing. Mereka berbunuhan. Orang Melayu juga demikian. Mereka melakukan perzinaan sama di sana dan di sini. Bahkan di Kaabah mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Di petani ketika itu simbol mereka boleh hidup macam hewan semata-mata. Dan Islam telah menyelamatkan kedua-dua bangsa ini. Akhirnya kita menjadi Islam, alhamdulillah. Islam mengangkat bangsa yang tidak bertamadun ini menjadi bangsa yang paling bertamadun dunia. Dan kita ingat satu hadis. Dalam hadis ini dinyatakan, baka Rasulullah yaman faqalu ma yubkika ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala istahtu li ahbabi. Qalu awalsna asbabuka, awalsna ahbabuka ya Rasulullah,
qala la antum ashabi amma asbabi fa qawmu ya'tu min ba'di yu'minu bi wa lam yaruni atau kama qala. Satu hari Rasulullah menangis. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa baginda Rasulullah menangis? Lalu Rasulullah mengatakan, saya sedang merindui kekasih saya. Lalu para sahabat bertanya, apakah kami semua ini bukan kekasih Rasulullah? Lalu dijawab oleh Rasulullah, kamu semua adalah sahabat saya. Tetapi yang saya sedang rindu ini satu kaum yang belum datang lagi, mereka belum dilahirkan lagi. Mereka tak pernah lihat saya, tetapi mereka beriman dengan saya. Itulah yang saya rindui. Barangkali kita tak pernah lihat Rasulullah. Orang Quraisy berdepan dengan Rasulullah dan tidak ramai beriman ketika itu. Orang Melayu tak pernah jumpa Rasulullah, tak pernah jumpa sahabat Rasulullah, tak pernah jumpa tabi'in. Yang jumpalah tabi' kepada tabi'in dan mereka semua beriman. Barangkali inilah bangsa yang Rasulullah sedang rindui ketika hadis ini diperkatakan. Mudah-mudahan. Sekarang saya nak masuk tajuk yang ketiga. Utsmaniyah. Siapakah Utsmaniyah? Utsmaniyah ialah kerajaan Islam yang terakhir yang mewarisi daripada Khalifah Khulafaur Rasyidin yang disambung oleh Umayyah, disambung oleh Abbasiyah, disambung oleh Andalusia, akhirnya disambung oleh Utsmaniyah. Dan pada 3 bulan Mac 1924 jatuhlah kerajaan ini buat selama-lamanya. Sehingga sekarang kita sudah tidak ada Khalifah Islam lagi, yang adalah negara umat Islam. Negara Islam sudah tidak wujud lagi hari ini. Dalam satu hadis An Imran bin Husain qala bainama nahnu hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naktubu idza su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul madinataini tuftahu awalan Al-Qustantiniyyah aw Rumiyah. Faqala madinatul Hirqa tuftahu awalan, yani Al-Qustantiniyyah. Dalam hadis ini sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bandar manakah yang umat Islam akan buka lebih awal? Bandar Konstantiniyah ataupun bandar Rom? Maka jawab Rasulullah, bandar yang diperintah oleh Hercules atau Herkul, yakni Konstantiniyah, akan dibuka oleh umat Islam. Hadis ini kita faham Rom akan jatuh ke tangan Islam satu masa. Konstantiniyah telah jatuh dalam kurun ke-15, tapi Rom masih selamat sampai hari ini. Dan hadis ini menunjukkan Rom, Itali akan jatuh. Bila? Bukan barangkali dalam zaman kita, barangkali generasi akan datang yang menyaksikan. Akhirnya kita lihat Konstantiniyah dibuka oleh seorang raja yang sangat-sangat alim, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dalam satu hadis ini tercatat di atas istana Terkeper yang didiami oleh kerajaan Utsmaniyah. Di atas pintunya ditulis hadis Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taftahunna al-Qustantiniyyah fa'al amir amiruha fa'al al-jash hadzal jash. Ini dirakamkan di atas istana. Nabi Rasulullah telah bersabda, pasti sungguh-sungguh Konstantinopel akan dibuka, dan pemimpin yang terbaik ialah pemimpin yang membuka Konstantinopel. Tentera yang terbaik ialah tentera ini. Akhirnya tentera yang membuka ialah Muhammad Al-Fatih. Dan apabila dia membuka Konstantinopel, dia menukar menjadi bandar Islam ataupun disebut Islambol. Dan orang Melayu, orang Malaysia sebut Istanbul. Islambol, bandar Islam. Dan dibuka pada 1453. Ketika itu sama zaman Melaka. Di Melaka ketika itu diperintah oleh Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah dijemput ke Istanbul. Sejarah yang ditulis di Istanbul, saya tidak baca manuskrip ini, tetapi satu pasukan pengkaji sejarah Turki Melayu memberitahu saya, mereka menemui kumpulan manuskrip yang menceritakan Sultan Al-Fatih menjemput Sultan Mansur Shah daripada Melaka, disebut Mulaqa, tempat pertemuan, bukan pokok Melaka. Mulaqa ialah tempat pertemuan yang sama seperti sebuah bandar Mulaqa di Spanyol, Andalusia, namanya Mulaqa, sekarang disebut Malaga. Malaga pasukan bola yang kalah itu. Real Madrid selalu mengalahkan Malaga. Malaga menjadi pasukan yang dikalahkan. Mulaqa nama asal. Dan disebut bahawa raja daripada Melaka dijemput ke Istanbul. Dia datang bersama panglimanya bernama Hang Tuah. Dan di istana Istanbul digelar Sultan Mansur Shah sebagai Mansur Pasha, dan dikahwinkan dengan puteri Sultan Al-Fatih
melahirkan seorang anak yang sangat alim, nama Sultan Riyadin Alauddin Riyad Shah, yang menjadi sultan pengganti Sultan Mansur di Melaka, mewarisi ilmu yang diwarisi daripada kerajaan Islam Osmaniyah, dan dia melaksanakan undang Islam di Melaka. Itu catatan Turki. Catatan Melayu tidak ada. Catatan Melayu bergantung pada kerajaan Tun Sri Lanang. Tun Sri Lanang sangat membenci kaum Melayu sebab dia adalah partner kepada Portugis untuk menjatuhkan Melaka. Oleh sebab itu, sejarah yang ditulis negara kita berdasarkan tulisan Tun Sri Lanang, sedangkan Tun Sri Lanang adalah tali baruk Portugis untuk menjatuhkan kerajaan Islam Melaka. Kita lihat apa yang berlaku di Istanbul. Istanbul telah dibuka dan Konstantinopel telah ditukar menjadi Istanbul. Yang ada di sini ialah gereja yang terbesar di dunia ketika itu. Ini gereja yang paling tua di dunia. Ketika zaman Rasulullah belum dilahirkan lagi, gereja ini sudah wujud. Namanya Hagia Sophia. Ajarnya AYA, bacanya Hagia. Bukan Hagia Sophia, Hagia Sophia. Dia merupakan gereja yang sangat-sangat dimuliakan oleh Kristian. Yang inilah yang dibuka oleh Konstantinopel, dia dibuka oleh Al-Fatih, dan kemudian ditukar menjadi masjid. Sejarahnya, pada malam Rasulullah dilahirkan mengikut versi Turki yang tidak ada dalam hadis. Versi Turki mengatakan pada malam kelahiran Rasulullah, gereja ini runtuh, dan api yang disembah oleh Majusi di Parsi juga padam, dan mereka terperanjat sebab inilah bangunan yang paling kokoh yang pernah mereka bina. Bumbungnya jatuh ke bawah, mereka bina lagi bumbung dan runtuh lagi, sehingga akhirnya berkali-kali mereka bina kembali sebagai simbol mereka tetap runtuh. Dalam versi Turki, mereka menghantar rombongan bertemu Rasulullah di Madinah. Sama ada versi ini benar atau tidak, saya tidak pastikan, tetapi ini versi yang dinyatakan dalam sejarah Turki. Kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah. Padri mereka menceritakan, rumah ibadat kami telah runtuh banyak kali. Barangkali ada hubungan dengan Rasulullah. Rasulullah memberikan satu batu pada dia. Rasulullah ludah di atas batu dan beri kepada padri tadi supaya balik letak kepada di atas bumbung ini, dan mereka balik letak di bumbung, dan lepas itu tak pernah runtuh sampai sekarang. Wallahualam, saya tidak dapat pastikan apa itu, tidak tercatat dalam Tabari, tidak tercatat dalam mana-mana kitab sejarah Islam, tetapi dicatatkan dalam sejarah Turki. Boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar. Tetapi hari ini kalau kita masuk ke istana ini ataupun ke museum ini, kita lihat kesan bumbung yang jatuh berkali-kali, pecah. Lantai mamanya sangat tebal, tuan-tuan, mungkin lebih bersingkal, pecah. Kita boleh lihat pecah nirkahnya masih kekal di situ, menunjukkan ini bekas jatuhnya bumbung. Dan hari ini mereka pergi tengok bekas bumbung yang jatuh berkali-kali ini. Kalau para peserta pergi ke Istanbul, masuk dan fahami, melihat sejarah yang bukan bangunannya, tetapi value yang ada di sebalik sejarah itulah yang kita kaji. Dan dalam museum yang sama, sekarang telah dijadikan museum. Asalnya dia sebuah gereja, ditukar Al-Fatih menjadi masjid, dan akhirnya menjadi museum. Dalam museum ini ada sebuah bekas seperti itu. Di badan mama cantik, ada kisah di sebaliknya. Apabila kerajaan Byzantine telah kalah, mereka tidak sempat melarikan harta mereka. Mereka masukkan dalam dua jar yang besar seperti itu, dan di dalamnya ada emas yang banyak. Mereka tanam dalam kebun mereka. Apabila datang kerajaan Osmaniyah telah membuka Istanbul, lalu petani yang tuan tanah di mana tempat bangunan ini ataupun harta ini ditanam, dia gali, dia temu dua bekas berisi emas. Dia tutup balik. Dia mesti laporkan pada khalifah. Inilah rakyat yang adil. Apabila pemerintah yang adil. An-nas ala dini milikihim. An-nasu ala dini milikihim. Rakyat dia ikut perangai pemimpin mereka. Kalau jernih di hulu, jernih di hilir. Keruh di hulu, keruh di hilir. Itulah pemimpin, ibarat pemimpin dengan rakyat. Dia pergi jumpa khalifah, tetapi saya tidak pasti apakah dia Al-Fatih ataupun selepasnya. Dan dia beritahu, wahai tuan khalifah, di kebun saya ada dua bekas emas yang banyak. Saya tak tahu siapa yang punya. Sekarang saya nak laporkan khalifah. Khalifah tengok pada pakcik tadi, dia senyum. Pakcik ini mesti temberang. Mana ada orang jumpa emas yang beritahu pada khalifah. Kalau benarlah kamu kata tadi, kata khalifah, kamu ambil satu. Kalau benar yang kamu kata tadi, kamu ambil satu. Tetapi
Khalifah menghantar tentera cek balik pakcik ni. Dia cakap apa tujuan dia berbohong pada Khalifah. Tentera ikut pakcik tadi, masuk kebunnya, buka, temui benar-benar 2 bekas yang berisi emas. Subhanallah, benar. Kata tentera, kamu ambil 1 jar, balik ke rumah kamu dengan harta ini. Kata pakcik tadi, saya tidak boleh ambil hartanya sebab Khalifah kata ambil jarnya. Tengok betapa amanahnya rakyat apabila pemerintahnya adil. Dan saya tidak boleh ambil emas sebab Khalifah kata, saya dengar betul-betul tadi, kamu ambil jarnya. Dan saya ambil jar, emas ambillah pada tuan-tuan, bawa balik ke Khalifah. Dan jar ini disimpan di rumahnya. Dan apabila lepas mati, dikembalikan ke sini sebagai simbol negara yang adil, rakyatnya cukup adil. Ini tidak ada apa-apa dengan jarnya, tetapi value yang di sebaliknya menunjukkan bahawa pemerintahan Islam ialah pemerintah yang paling adil yang pernah disaksikan di benua Eropah. Di Semenanjung, di Asia Tenggara, ini Aceh. Aceh ialah orang Campa yang kalah. Mereka sedang membentuk satu kerajaan yang besar. Ketika zaman Osmaniyah, mereka menjadi tentera yang paling kuat di Asia Tenggara. Aceh satu-satunya bumi yang tak pernah dijajah. Oleh sebab itu mereka memiliki kepahlawan Melayu asal daripada Campa. Hari ini kalau lihat bangsa pahlawan, carilah orang Aceh. Mereka tidak akan menyerah kalah. Dan perempuan mereka pun menjadi pemimpin yang hebat. Mereka tak akan menyerah kalah. Bahkan apabila di zaman era moden, mereka tak tunduk pada Jakarta, sehingga Jakarta tunduk pada mereka. Hebat perjuangan orang Melayu Campa yang asal. Oleh sebab itu kita lihat Osmaniyah memilih Aceh sebagai gubernur untuk mewakili Osmaniyah di sebelah timur. Bendera yang digunakan oleh Aceh ialah bendera Osmaniyah, yakni bulan bintang yang warna merah putih, itulah warna Osmaniyah. Melaka juga dijadikan sebagai hub yang kedua. Utama ialah Aceh. Melaka ketika Sultan Mansur Shah dilantik untuk menjadi gubernur yang kedua. Dan mereka juga bersama-sama untuk membantu Osmaniyah. Dan rupa-rupanya alam Melayu ini ialah sebahagian daripada Osmaniyah. Dan pusat sebelah timur pula ialah di Amanillah, yang terletak di Filipina sekarang, yang kemudian bumi ini telah dimurtadkan oleh Spanyol, kemudian dimurtadkan lagi oleh Amerika, sekarang telah menjadi Manila. Amanillah telah betulkan menjadi Manila. Sebuah simbol kerajaan Islam yang terbesar di timur telah menjadi bandar murtad 100%. Sayang, itulah sejarah yang malang orang Melayu. Kita sentiasa mencipta sejarah yang malang. Dulu, kini dan selama-lamanya barangkali. Kita lihat ketika Osmaniyah memerintah di Istanbul, ini ialah Museum Melaka. Sebenarnya bukan ini yang Istana Melaka. Istana Melaka bukan pada kayu. Mengikut Portugis, Istana Melaka ialah di antara istana yang terbesar di dunia ketika itu, yang mengalahkan istana di Portugal. Portugal itu asalnya Andalusia, yang namanya Portugal. Portugal maksudnya limau, oranges, yang sudah menjadi Portugal sekarang. Kita lihat nama-nama di Spanyol, masih lagi kebanyakan nama Islam. Madrid, itu asalnya Majri, sungai. Kita lihat di sebelah timur ataupun di belakang selatan di Prancis, namanya Marseille. Nama asalnya Marsa Ali, Pelabuhan Ali. Oleh sebab itu Malacca, tadi kita sebut Malaga, Malacca, Lisbon, dan nama-nama yang ada di Spanyol masih kita boleh trace dalam bahasa Arab, menunjukkan sejarah yang gemilang. Islam bertapak di situ 700 tahun dan membina Eropah daripada zaman kegelapan menjadi satu zaman era yang agung. Dan inilah bendera Osmaniyah. Di sebelah kiri ini yang masih menjadi bendera Turki ialah bendera Osmaniyah, yang simbol kepada kerajaan Islam yang terbesar ketika itu. Dan bendera Aceh ialah bendera yang sama, cuma diletakkan pedang. Bendera Melaka masih sama seperti bendera Turki sekarang. Melaka ketika Sultan Melaka masih menggunakan bendera yang sama. Bahkan Filipina juga menggunakan bendera yang sama. Maksud kita namanya kita itu kerajaan Sulu. Dan di Maluku, Al-Muluk, nama sekarang Maluku, juga kerajaan Islam yang menggunakan bendera yang sama. Maksudnya kita adalah Osmaniyah. Tetapi tidak pernah ada satu buku pun di negara kita yang tulis bahawa negara kita berada di bawah Osmaniyah, kecuali dengan rendah dirinya buku saya yang bertajuk Turki dan ada di belakang. Ini saya cuba tunjukkan kembali bahawa Melaka
dengan bukti yang kita ada, ialah sebahagian daripada kerajaan Osmaniyah, dan mereka memiliki infrastruktur ataupun logistik tentera yang terbaik di dunia ketika itu. Dan ini diakui oleh Portugis. Portugis mengatakan ketika kami bertemu dengan orang Melaka, mereka mempunyai senjata yang lebih baik daripada negara kami dan lebih baik daripada Jerman. Jerman negara yang dibina oleh umat Islam. Kita tidak tahu bahawa Jerman pernah diasaskan oleh umat Islam, sebab universiti pertama di Jerman dibina oleh umat Islam. Murid pada Ibn Rushd, iaitu Universiti Frankfurt. Kemudian Universiti Munich dibuka oleh umat Islam. Begitu juga dengan Universiti Leuven, 3 buah universiti besar di Jerman dibuka oleh murid kepada murid Ibn Rushd. Dan Jerman telah membina teknologi yang tinggi. Kata Portugis, ketika kami menentang Melaka, kerajaan Melaka mempunyai senjata secanggih Jerman. Dan rupa-rupanya senjata yang ada Jerman, senjata yang ada Melaka berpunca daripada Osmaniyah. Itulah kekuatan umat Islam ketika itu. Umat Islam bukan jatuh kerana senjata, tetapi kota Melaka tidak rubuh, tapi kota Melaka dirubuhkan daripada dalam. Pengkhianat yang sentiasa berlaku dalam sejarah Melayu. Kita lihat kapal yang terbesar di dunia ketika itu. Ini kapalnya, namanya Mandi Berendam, kapal Sultan Mansur Shah, yang digunakan untuk ke Istanbul. Kapal ini sangat-sangat besar. Dia terlanggar kapal Portugis hancur. Dalam sejarah Portugis, kapal yang sebesar ini dia langgar, dia tak sedar pun ada kapal Portugis di bawah. Subhanallah. Tapi orang Melaka hilang jati diri. Mereka bina kapal Portugis, mereka lupa kapal mereka. Dan mereka bina kapal Portugis yang kecil, dan mereka bangga kepada pelancong dan tunjukkan bahawa Melaka pernah dijajah oleh Portugis. Tidak ada bangsa yang lebih hina daripada ini. Kita tak pernah melihat sejarah keagungan. Inilah kapal yang berlayar ke seluruh dunia, namanya Mandi Berendam. Ada dalam semua sejarah, secara mutawatir dilaporkan dalam sejarah Melayu. Bahkan dalam filem Melayu pun, Piramli pun ada satu lancang yang besar yang menggambarkan kehebatan kerajaan ketika itu. Yang ini berlayar ke seluruh dunia. Gambar ini gambar yang asal, yang dimodified, dilukis kembali. Sejarah kapal ini boleh kita baca banyak dalam sejarah Melayu. Dan dia digambarkan oleh Portugis. Panjangnya 180 kaki, lebar 36 kaki. Cuba kita bayangkan macam mana rumah ini lebar, panjang 180 kaki. Cuba bandingkan dengan kapal Portugis yang terbaik ketika itu, yang ada di Melaka, yang dibuat oleh kerajaan Melaka ini. Dan inilah kapal yang tiada tandingnya. Barangkali Istanbul pun tidak mempunyai kapal yang sebesar ini. Dan inilah sultan yang sangat adil, namanya Sultan Alauddin Riayah Shah. Inilah yang melaksanakan hukum Islam di Melaka. Dia adalah raja yang diasuh oleh Sultan Mansur, oleh ulama-ulama yang terbaik. Dan dia telah melaksanakan hukum Islam yang perfect di Melaka. Dalam sejarah Melayu, masih lagi kita dapat kesan keadilan raja ini. Dalam sejarah Melayu, walaupun dia ditulis untuk berpihak pada Portugis, masih digambarkan waktu malam raja ini keluar ke serangan dengan pedangnya, dengan kerisnya, dan dia mencari lanun yang berhamajalela di Melaka. Dia kejar lanun dan dia matikan, dia tikam 5 orang perompak malam itu. Seorang dia menunjukkan raja yang gagah perkasa. 5 orang lanun dilawan oleh seorang raja. Esok dia bangun, dia panggil Temenggung. Temenggung adalah ketua polis. Malam tadi apa-apa kejadian? Tak ada apa-apa. Pergi tengok tepi jambatan, ada 5 perompak yang mati. Siapa yang bunuh? Terpanjat Temenggung, sebab Temenggung tidak menjalankan tugas. Inilah menunjukkan dia adalah seorang raja yang sangat-sangat adil, dan dia meresi sifat Khalifah Umar Ibn Aziz. Tetapi tokoh ini tidak diberikan setimpalnya sejarah tentang dirinya. Yang ada adalah cebisan-cebisan daripada sejarah agungnya. Dan di Melaka ketika itu, dia melaksanakan hukum yang ada Al-Quran. Dia melaksanakan hukum qisas, dan dia melaksanakan hukum rejam ke atas muhsan. Dia juga melaksanakan hukum potong tangan dalam pasal yang ke-7. Ekonomi riba diharamkan sepenuhnya di pelabuhan Melaka. Murtad ialah mati. Dilaksanakan dan boleh kita kaji dalam undang-undang konon Melaka. Sayang British mengatakan tanah Melayu tidak ada undang-undang, sedangkan undang-undang bertulis yang lengkap sebelum British maju, kita sudah ada undang-undang dalam kurun yang ke-15. Dan undang-undang ini melaksanakan Islam dengan adil.
Ada satu lagi undang-undang tambahan kepada undang yang utama ini, ialah undang-undang ta'zir. Undang-undang ta'zir juga dimasukkan dalam pasal-pasal yang lengkap, sebab ini diambil daripada Osmaniyah. Osmaniyah melaksanakan undang Islam yang sempurna, maka Melaka ialah sebahagian Osmaniyah, Maluku ialah Osmaniyah, Sulu ialah Osmaniyah, dan mereka melaksanakan hukum yang sama. Tetapi ini tidak diberi perhatian oleh profesor-profesor terbaik negara kita. Mereka sebut undang Melaka, mereka tidak menghuraikan apakah undang-undang Melaka. Kemudian ada satu lagi undang-undang melengkap pada undang-undang Melaka, disebut Undang-Undang Konun Laut Melaka. Ini hukum harabah. Siapa yang melakukan rompakan di perjalanan, maka Al-Quran menentukan, yakni potong tangan dan bersilang kaki dan palang dan disalib. Itu ialah hukuman Islam, hukum harabah. Tetapi sekiranya harabah tidak dapat dibuktikan, maka ta'zir dilaksanakan. Maka ta'zir inilah yang banyak dibincangkan oleh ahli undang-undang. Mereka mengatakan Melaka tidak melaksanakan hudud, tetapi melaksanakan ta'zir. Ta'zir memang ada, tetapi yang asal pun ada, tapi mereka cuba overlook tentang perkara yang sebenar. Saya harap kajian tentang undang Melaka ini dikemukakan kembali untuk membuktikan bukti yang benar-benar bahawa Melaka melaksanakan undang-undang yang penuh, sebagaimana yang didakwa oleh British bahawa negara ini belum ada undang-undang. Pegawai-pegawai kita terbaik di Malaysia mengatakan kita tidak ada undang-undang sebelum common law diperkenalkan. Sayang mereka tidak belajar sejarah. Bukan saja undang-undang Melaka, tetapi undang-undang Pahang. Kemudian kita lihat undang-undang Laut Melaka, iaitu hukum harabah. Kemudian hukum undang-undang Pahang dilaksanakan oleh generasi apabila Melaka telah kalah, maka sebahagian daripada keturunan Sulu Jadu Melaka telah sampai ke Pahang, dilaksanakan oleh Sultan Abdul Ghaffar, kadang-kadang disebut sebagai Sultan Abdul Ghaffar, dan Ustaz Abdul Halim, Dr. Abdul Halim Muhammadi telah mengkaji lengkap undang-undang ini, undang-undang Pahang, dan saya harap diterbitkan, dibincangkan, sebab dia adalah perincian kepada undang-undang Melaka. Tetapi saya rasa belum dicetak, dan boleh bertemu dengan Ustaz Halim sama ada dia sudah cetak kitab ini atau tidak, dan dia menceritakan bahawa undang Islam kebanyakan ta'zir telah dinaskan dengan jelas dalam undang-undang Pahang, dan ini perlu dibicarakan, perlu dibedahkan, perlu dihuraikan, supaya kita tahu bahawa dakwaan orientalis tidak benar sama sekali. Dan kita lihat undang-undang Kedah juga melaksanakan undang-undang yang sama ketika pemerintahan Sultan, tak silap saya, Sultan Muhammad Jiwa. Kemudian Perak juga melaksanakan undang yang sama dalam besi-besi yang tertentu. Maksudnya bahawa sebelum British datang ke sini, sebelum penjajahan Pangkur, maka Islam telah termaktub dalam undang-undang bumi, land, law of the land. Kita lihat dalam filem Semerah Padi. P. Ramlee membuat satu filem berdasarkan daripada kisah yang benar, dan di situ kita lihat undang-undang Islam telah maktub. Walaupun difilmkan, maka undang-undang keterangan ini tidak disempurnakan dengan sempurna dengan saksi-saksi yang sah, tetapi dihukumkan rejam ataupun di rotan. Ini menggambarkan kelemahan filem, bukan kelemahan cerita asalnya. Asalnya ditemalkan kepada salah satu daripada alam Melayu yang melaksanakan undang yang sama. Saya pergi ke Aceh beberapa tahun lepas. Saya dibawa ke satu tempat rejaman orang yang berzina. Ada masih disimpan sebagai satu tempat kenangan di kawasan pendalaman Aceh. Di situ pernah dilaksanakan ketika zaman kerajaan Aceh, menunjukkan Aceh juga melaksanakan Islam. Dalam kitab fiqh dituliskan bahawa Jawa, apabila disebut Jawa, maksudnya sama ada kita ataupun Jawa sebenarnya. Dia sebut hukman la suratan. Di dalam istilah perundangan disebut de facto de jure. Maksudnya Melaka ataupun Jawa pernah melaksanakan hukum Islam sepenuhnya. Dia panggil hukman la suratan. Apabila Belanda datang, maka hukum itu masih termaktub, tetapi tidak laksanakan. Hukman la suratan. Hukman la suratan maksudnya undang-undang tercatat tetapi tidak laksanakan sebab Belanda mengambil alih. Menunjukkan bahawa contoh-contoh ini dicatatkan dalam kitab-kitab fiqh kita, menunjukkan bahawa bumi ini bukan bumi yang tidak ada undang-undang, tetapi bumi yang sudah ada undang-undang. Tapi sayang British telah menukar sejarah negara kita. Oleh sebab itu pemuda-pemuda depan saya harus ada pengkaji. Untuk mengkaji kita harus menguasai ilmu, dan apabila kita mengkaji tentang sejarah Islam, bahasa Arab wajib. Oleh sebab itu kita harus kuasai dengan sepenuhnya, sebab kita nak baca teks klasik. Saya alhamdulillah
Saya buat PhD dalam bidang manuskrip yang sangat-sangat sulit untuk saya baca. Saya baca manuskrip yang belum ada titik. Bukan ada baris, tidak ada titik. Nun dengan te dengan be sama saja. Dan kita harus jangkakan apakah bacaannya. Dan itulah tulisan algebra yang pertama. Algebra pertama ditulis pada tahun 800 Mesir. Dan dia masih dapat dikaji. Dan itulah bentuk manuskrip yang pernah saya kaji. Dan saya sangat berminat dengan kajian ini. Dan tulisan buku saya lebih kepada kajian yang berdasarkan pada manuskrip yang asli. Walaupun kadang-kadang saya juga merujuk pada tulisan modern. Saya nak masuk kalau ada masa, Tuan Kerusi, ataupun saya kena berhenti di sini. Kalau saya sentuh sedikit, ialah tentang kemerdekaan negara kita. Bilakah kita dijajah? Kita dijajah apabila Portugis telah datang. Siapa ke Portugis? Portugis ialah Portugal. Apabila Indonesia telah kalah, Islam bertahta di Indonesia selama 700 tahun. Tariq bin Ziyad masuk pada tahun 711, tetapi pada 1492 kerajaan Islam telah dikalahkan. Khalifah yang terakhir telah menyerahkan kota Cordoba, simbol kerajaan Islam Andalusia, kepada Ferdinand dan Isabel. Ferdinand dan Isabel sangat jahat. Mereka ialah raja yang paling jahat dalam sejarah dunia. Mereka membunuh 5.6 juta umat Islam di Spanyol hanya sebab mereka Islam. Dan mereka dibunuh sebab mereka Islam. Selepas jatuhnya kerajaan Islam, maka di Spanyol tidak ada seorang pun Islam selepas pemerintahan kerajaan Ferdinand dan Isabel. Dan di Malaysia, Isabel selalu digembarkan Isabella. Ini telah menggambarkan raja yang paling kejam dalam sejarah dunia. Firaun tidak sekejam itu. Firaun yang membunuh kanak-kanak lelaki ketika zaman Mesir, Nabi Musa membiarkan anak-anak perempuan dihidupkan. Tetapi Isabel membunuh yang lelaki, yang perempuan, yang kecil, yang besar, yang tua dan muda. Habis umat Islam dibunuh 56 juta umat Islam. Tetapi sejarah tidak pernah dicatatkan. Dalam buku saya memberanikan mencatatnya. Tapi sampai sekarang tidak ada lagi mereka yang membantah. Cukup malang apabila Islam telah dikalahkan di Spanyol, maka Portugal ialah sebahagian pada Indonesia. Dia sangat dendam kepada Islam. Dia belayar dan dia minta supaya Ahmad Ibn Majid, seorang ahli peraya Portugal Islam, membawa dia ke sebelah timur. Dia tahu adanya India daripada tulisan Al-Biruni, sebab Al-Biruni menulis buku bertajuk Tahqiq Malil Hind, buku yang menceritakan India. India maksudnya kita. Oleh sebab itu, bila kita baca buku Al-Biruni, dia sebut India, ada kemungkinan India dimasukkan adalah kita. Sebab kita dipanggil India Timur dalam sejarah Islam. Dan oleh sebab itu, Portugis datang ke India. Dan nasib malang India telah berlaku. Ini ialah Syekh Malabari, Syekh Zainuddin Al-Malabari, yang menulis Fathul Mu'in yang kita baca kitab fiqh sampai hari ini. Dia menulis At-Tuhfah Al-Mujahidin. Apakah kontennya? Kontennya menyeru seluruh umat Islam di India bersatu jihad terhadap Portugis, sebab Portugis datang dengan membawa bala yang cukup besar. Buku dalam bahasa Arab diterjemahkan. Dia tulis seperti berikut apa yang dilakukan oleh Portugis. Dia kata, Syekh Zainuddin described the terror unleashed by the Malabari Muslims by the Portuguese who were fired with a hatred of Islam and Muslim, discriminate killings of Muslim, rapes of Muslim women, possible conversion of Muslim to Christianity, enslaving of hundreds of Muslims, destroying mosques and building churches in their place and setting alight Muslim shops and homes. Sebahagian daripada masjid telah diruntuhkan dan batunya dibawa ke Melaka untuk membina kota Melaka. Dan ini peta kemudiannya. Bila sampai ke India, mereka mengalahkan India. Akhirnya mereka tahu bahawa ada sebuah kerajaan Islam di sebelah timur, namanya Melaka. Ini lukisan Portugis, kota Melaka, kota yang sangat perkasa. Itu kotanya, kota batu. Bukan kota kayu yang dibuat di Melaka sekarang. Dia kota yang sangat teguh. Tetapi kota ini tidak ada sama sekali. Bekas pun tidak ada. Di manakah letak kota ini? Barangkali dalam laut, barangkali disembunyikan oleh Portugis, barangkali kota Melaka sekarang itulah kota Melaka yang asal. Wallahu alam, saya tak tahu. Tetapi inilah lukisan Portugis. Mereka datang kepung dan mereka berbaik dengan dalaman. Kota Melaka tidak pecah. Meriam yang digunakan oleh Sultan Melaka sekali tembak 10 kapal hancur. Dan oleh sebab itu, bagaimana untuk mengalahkan? Terpaksa mereka cari jalan lain.
berbaik dengan orang dalam istana. Sekiranya kami menang, kamu akan dilantik jadi bendahara. Inilah petualang yang mengalahkan Melaka. Sama juga seperti kerajaan Ming. Kota Ming tidak pernah runtuh. Tembok besar Cina, Ming, Islam tidak runtuh, tapi runtuh sebab tentera belot. Sejarah telah berulang. Orang Melayu selalu belot kepada perjuangan, dulu, kini dan selamanya. Kita lihat Portugis, namanya Afonso de Albuquerque. Dialah ketua gereja. Dia juga komander perang. Dia dihantar untuk menghancurkan Islam sebelah timur. Islam di Spanyol telah hilang dan mereka sangka Islam telah lupus di dunia. Mereka dapat mengetahui bahawa Mesir ialah bumi Islam. Lalu mereka ingin ke Mesir dan menghancurkan Islam. Tetapi dia apabila sampai ke Tanjung Berharapan, dia diberitahu bahawa kerajaan Islam besar bukan di Mesir tetapi di Melaka. Dia datang ke timur, hancurkan India, kemudian terus ke Melaka. Melaka harus dihapuskan sebab Melaka ialah bandar yang terbesar di sebelah timur, pelabuhan yang terbesar, lebih besar daripada China. Sejarah telah berlalu dan mereka telah mengalahkan Melaka. Mereka merampas senjata orang Melaka seperti ini. Ini senjata orang Melaka yang tidak dipunyai oleh Portugis. Namanya berbagai nama, semuanya senapang yang menakutkan. Inilah senjata yang dirampas. Alfonso dalam sejarah Portugis mengatakan senjata yang kami rampas ialah sebanyak 3,000 seperti itu. Kami rampas sebuah meriam yang tak pernah dipunyai oleh sesiapa. Yang paling besar ke dunia itu dipunyai oleh Sultan Melaka, yang tembak kapal Portugis hancur. Tetapi kenapa sejarah Melayu tidak ada? Sejarah Melayu berbeza dengan Portugis, dan sejarah Melayu ditulis oleh Tun Sri Lanang. Tajuknya Suratul Salatin, dan dia diisytiharkan buku karya agung Melayu seluruh dunia. Yang isytiharnya UNESCO. UNESCO ialah musuh Islam. Oleh sebab itu dia tidak akan iktiraf buku yang menentang Barat. Buku yang bersama Barat inilah yang dinobatkan sebagai buku karya agung Melayu. Tun Sri Lanang. Ketika orang Islam Osmaniyah berpakat dengan seluruh umat Islam dunia melancarkan jihad apabila Melaka diserang oleh Portugis. Portugis menguasai Melaka, maka Portugis di Melaka hampir kalah apabila Osmaniyah bersama dengan Aceh, bersama dengan Riau, bersama dengan Aceh, bersama dengan Maluku, bersama dengan Sulu untuk menyerang Melaka. Tetapi pengkhianat Melayu telah berlaku. Johor, kerajaan Johor, Riau, Lingga menjadi pengkhianat kepada perjuangan Islam. Perdana Menteri Johor namanya Tun Sri Lanang. Dia adalah Sultan yang memerintah ketika itu di Johor. Kerajaan ini namanya kerajaan Johor, Lingga, Pahang, Riau. Telah menjadi pengkhianat perjuangan Islam. Mereka bersama dengan Portugis menyerang kembali tentera Islam. Dan oleh sebab itulah Tun Sri Lanang tak pernah mengakui tentang kehebatan tentera Melaka. Dia mengatakan Melaka sangat lemah dalam strategi. Dia menggunakan keris dan juga lembing. Macam mana nak lawan Portugis yang ada segala cantik. Rupa-rupanya dia tali barut British, tak pernah tahu Portugis. Sayang, inilah yang dihiraukan seluruh pustakaan di Malaysia yang terbesar bernama Tun Sri Lanang, tetapi dia pengkhianat. Bila saya sebut dia pengkhianat, ada keturunan dia dalam majlis. Bangun, takut kami adalah hero negara. Dan saya kata, anda kata adalah benar, saya kata tidak salah. Sebab saya merujuk pada manuskrip yang terkenal ataupun yang otentik. Dan di manakah rujukan anda? Hujah lawan hujah. Dalam penulisan sejarah, kita mesti ada hujah untuk kita letakkan sesuatu. Dan dia telah ditangkap dalam sejarah Aceh. Dia telah ditangkap oleh kerajaan Islam Osmaniyah yang gubernurnya Sultan Iskandar Muda Aceh. Lalu dia dihukum mati sebab dia melakukan borah penentangan terhadap kerajaan Islam yang sah. Tetapi Sultan Iskandar Muda sangat-sangat tasamuh. Dia mengatakan orang ini tidak faham Islam. Kita lantik mufti kita yang bernama Syekh Abdul Rauf Pansuri, Syekh Nuruddin Adoniri dan Syekh Samsudin Sumatrani supaya ajar orang ini tentang Islam. Kenapa orang Islam tidak boleh menentang kerajaan Islam? Hukum ialah borah, tetapi kita bagi peluang pada dia. Kita bagi peluang kepada Tun Sri Lanang supaya dia belajar fiqh Islami dengan tepat. Dan dia diajar tentang agama.
Akhirnya dia berubah menjadi orang yang sangat-sangat alim. Lebih alim daripada orang Aceh sendiri. Sehingga dia telah menarik perhatian Sultan Iskandar Muda untuk melantik dia menjadi gubernur di kekuasaan di Aceh. Dan dia dikenang sebagai orang yang baik. Benar apa yang disebut oleh keturunan dia dalam satu majlis. Dia kata, Datuk kami orang yang alim. Kata benar. Tetapi tidak menafikan yang dia bekerjasama dengan Portugis. Dia sudah bertobat, benar untuk dirinya. Tetapi bagaimanakah dengan persahabatannya dengan Portugis, menyebabkan ribuan tentera Islam telah syahid dalam perjuangan ini, disebabkan oleh pemberontakan Tun Sri Lanang, saya kata. Dan majlis perbahasan berhenti di situ. Ini ialah sejarah. Sejarah telah berlalu. Tetapi apa yang ada hari ini disambung oleh sejarah untuk kita lancarkan perjalanan kita seterusnya. Oleh sebab itu sejarah ialah langkah kita yang sebelum ini yang harus kita jadikan landasan untuk kita bergerak ke depan. Seluruh dunia bersama Osmaniyah, seluruh tentera Islam di dunia bersama dengan Osmaniyah untuk menentang Portugis di Melaka, kecuali kerajaan Johor, Pahang, Lingga. Kerajaan Pahang juga ketika itu bersama Portugis, sayang. Riau juga bersama Portugis, sayang. Dan kita lihat sentiasa ada pengkhianat daripada dalam. Tetapi bila Melaka jatuh, maka muncul kerajaan di Jawa, namanya Kerajaan Demak. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Kalau sungguh bagi dia kata, nyawa dan diri kami serahkan, kata patah Melayu. Kalau roboh kota Melaka telah jatuh ke tangan Portugis. Papan di Jawa kami dirikan, Kerajaan Demak, Kerajaan Papan. Kalaulah Kerajaan Melaka, kota batu, bukan papan ya. Kalau roboh kota Melaka, kota daripada batu, papan di Jawa kami dirikan, iaitu kerajaan kecil yang berasaskan papan. Dan didirikan di Jawa, namanya Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon. Kerajaan inilah yang bersusah payah menentang Portugis, tetapi dihalang oleh Johor. Johor bersama dengan Portugis untuk menghalang datangnya orang tentera mujahid daripada Jawa. Orang Johor, saya pergi ke Johor baru ini, marah pada saya sekali lagi. Kata jangan marah pada saya, marah pada sejarah. Saya hanya menyatakan sejarah. Jangan pula sebab postman hantar surat menolak permohonan anda, maka postman pula dia marah. Saya hanya postman. Oleh sebab itu, marah pada yang menulis surat itu. Pada sejarah yang asal itulah yang harus kita marah. Dan saya hanya mengulang sejarah, saya hanya postman. Dan kita lihat pengkhianatan dalam perjuangan. Melaka telah dikhianati oleh orang Melayu. Kemudian apabila Belanda telah masuk ke Melaka, maka Melaka sekali lagi dikhianati oleh pejuang-pejuang Melayu juga. Belanda telah menguasai Melaka. Mereka ada VOC, yang Syarikat Melayu, Syarikat Hindia Timur. Syarikat Melayu maksudnya, syarikat yang ditubuhkan dalam Melayu, yang dikuasai oleh Belanda, dikuasai oleh Barat, dan sehingga mereka menjadikan ekonomi untuk menjajah. Asalnya kapitalisme berubah menjadi kolonialisme, dan mereka menjajah negara. Sebab kapitalisme berakhir dengan penjajahan negara. Hari ini kita ada penjajahan ekonomi, sebab mereka tidak berminat untuk jajah negara lagi. Sekarang jajah ekonomi. Di mana ada Coca-Cola, di mana ada Starbucks, maksudnya negara itu telah dijajah oleh ekonomi Yahudi. Itu simbol Yahudi dalam negara. Hatta di depan kota Mekah pun ada Starbucks, maksud Mekah pun telah dijajah oleh Yahudi. Kenapa? Sebab kerajaan Saudi ditubuhkan oleh Yahudi. Sejarah belum ditulis, saya berani menuliskan dalam buku Turki sekali lagi, bahawa kerajaan Saudi ditolong oleh Amerika, British dan juga Yahudi untuk mendirikan sebagai hadiahnya Hotel Hilton diletakkan depan Masjidil Haram. Sebagai balasannya, di Madinah ada hotel Yahudi yang bernama Intercontinental. Di bawah hotel-hotel yang besar di sekeliling Mekah, kebanyakannya hotel Yahudi. Namanya berbagai-bagai nama, tetapi semuanya rangkai Yahudi. Syarikatnya base di Amerika, tapi jangan baca Amerika, baca Yahudi. Mekah telah dikelilingi oleh Yahudi. Dan syarikat kapitalisme bermula di sini. VOC ialah syarikat yang menawar Melaka. Asalnya syarikat perniagaan, tetapi menjadi kuasa kolonial selepas mereka telah kuat. Dan yang berjuang ialah namanya Raja Haji. Raja Haji berjuang mengumpulkan seluruh kekuatan yang pada masa ini Riau telah yang tadi menentang kerajaan Islam, dia telah terbalik. Riau pula memperjuangkan Islam, dipimpin oleh raja mereka nama Raja Haji. Tetapi dia dikhianati oleh tenteranya sendiri. Dan dia kalah ke tangan Belanda, diteluk ke tapang. Sebelum dia mati, dia tulis surat ini.
Kita dengar surat dia tulis. Dia berdoa kepada Allah, sekiranya perjuangan aku ini benar, surat yang aku tulis ini biarlah sampai dibaca oleh setiap anak Melayu. Dan surat dia tulis seperti ini. Dia kata, pada hari ini, tanggal 19 Rejab, bersamaan 17 Jun, di Tanjung Palas Teluk Ketapang, inilah warkah yang kutulis. Warkah ini kutulis di atas sejadah, menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk setelah selesai solat dan doa panjang untuk sekalian umat Melayu. Al-Quran di sebelah kananku, kitab Dalil Al-Khairat di sebelah kiriku, badik pusaka di pinggangku. Sungguh demikian. Aku amat menyedari bahawa terdapat di kalangan armada perang Melayu yang aku satukan dan pimpin ini, terdapat golongan Melayu yang menjadi musuh dalam selimut, berwajah Melayu berhati Belanda. Usahlah ditanya bagaimana aku mengetahui, kerana tahu di angin turun lain. Apabila Allah menghendaki terjadi satu perkara, maka tiada siapa pun yang dapat mengelaknya. Dia tulis panjang, sehingga ditulis, maka berani mati, sehinggalah petualang bangkit daripada sujud ketika imam dan jemaah masih bersujud, lalu ditancam pisau di belakang antara mereka. Maka sekali lagi tidak mengundang gundah apabila sudah datang janji Allah, maka syahidlah dia. Jika ditikam itu masih hidup, maka dia akan menjadi saksi kepetualangan si munafik tersebut. Lalu mudahlah dicam dan diberikan seketika itu juga. Maha besar Allah, yang maha awal, yang maha akhir. Raja Haji mengumpulkan tentera seluruh alam Melayu. Dalam tentera ada yang menerima rasuah Belanda. Mereka solat terakhir untuk peperangan, solat untuk perjuangan jihad. Mereka sujud lama mohon doa kepada Allah, dan kawan bangun tikam kawan sebelah. Kawan bangun tikam kawan sebelah, itulah kekalahan tentera yang dipimpin oleh Raja Haji. Pengkhianat di dalam sejarah daripada Melaka awal. Ketika Melaka pertahankan di Portugis, mereka dikhianati daripada dalam. Ketika Portugis, mereka dikhianati daripada dalam. Ketika Belanda, mereka dikhianati daripada dalam. Dan ketika Inggeris memerintah kita dikhianati sekali lagi daripada dalam. Tentera-tentera kita, polis mata-mata kita yang bekerja dengan Regimen Melayu, maaf saya, bekerja dengan British dan menentang pejuang-pejuang termasuk Tok Janggut, termasuk Datuk Bahaman yang berjuang untuk mereka negara ini. Mereka dianggap sebagai pengganas dan ditangkap oleh mata-mata yang dibiayai oleh British, dan kita merdeka, mata-mata ini dianggap sebagai hero negara, sedang mereka adalah tali barut British. Pengkhianatan sentiasa berlaku, dan saya nak sebut tajuk yang keenam, barangkali tidak sempat. Saya rasa saya nak sebut tentang perjuangan ulama, tetapi tidak sempat hari ini, maka saya tangguh di sini. Dan saya sudah di sini kalau ada soalan untuk kita bincangkan. Kalau saya boleh jawab, insyaAllah. Kalau saya tak boleh jawab, Ustaz akan jawab. Wallahu a'lam.